Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang tambah dan tolak pecahan. Baik, mari kita tengok soalan. Baik, soalan yang pertama, 9/10 tambah 7/10 tolak 8/10. Baik, dalam soalan ini terdapat dua operasi iaitu tambah dan tolak. Okey. Prinsipnya tetap sama iaitu penyebut bagi pecahan hendaklah sama, barulah sebarang operasi boleh dilakukan terhadap pecahan. Baik, sekarang ni kita tengok penyebut. Kesemua penyebut untuk ketiga-tiga pecahan itu adalah 10. Jadi, kalau penyebut dah sama, kita dah tak perlu fikir apa-apa, tak perlu samakan penyebut, kita boleh terus tambahkan pengangka sahaja. Baik, 9 tambah 7 sama dengan 16. 16 turut 8 sama dengan 8. Jadi akhirnya kita akan dapat 8/10. Okey. Jadi sebelum kita tinggalkan soalan, kita semak dulu sama ada pecahan kita ni berada dalam pecahan yang termudah. Ini adalah pecahan wajar. Jadi bila pecahan wajar, kita kena pastikan jawapan kita berada dalam pecahan yang termudah. Baik, 8/10. Kita boleh mudahkan lagi menggunakan sifir 2. 8 kita boleh bahagi dengan 2. 10 pun kita boleh bahagi dengan 2. Jadi 8 bahagi 2 sama dengan 4 dan 10 bahagi 2 sama dengan 5. Jadi kita akan dapat 4/5. Ini adalah jawapan dalam bentuk pecahan yang termudah. Okey. Baik, kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, kali ini kita ada nombor bercampur tambah dengan pecahan wajar dan tolak dengan nombor bulat. Ada 3 jenis pecahan dan ada 2 operasi. Okey. Jadi sekarang ni kita tumpukan kepada 2 pecahan yang awal. Okey, kita cuba selesaikan operasi tambah terlebih dahulu. Kerana nombor bulat dekat belakang tu tak ada penyebut kan. Okey, jadi kita tumpukan kepada 2 pecahan yang pertama. Okey, nombor bercampur dan pecahan wajar. Jadi 21/7 tambah 5/7. Okey, sekarang ni kita nampak penyebutnya sama. Jadi tak ada masalah, kita boleh terus tambah pecahan wajar dan pecahan wajar. Okey, 2 tu dia tak ada tambah dengan siapa-siapalah. Jadi dia kekal. Okey, jadi kita akan dapat 26/7. Okey, seterusnya kita salin balik tolak 2. Okey, jadi kita akan selesaikan dengan nombor bulat pula. Okey, jadi seterusnya kita tukarkan nombor bercampur kepada pecahan tak wajar. 7 darab 2 14. 14 tambah 6 20. Jadi kita dapat 20/7. Cikgu harap murid-murid masih ingat lagi macam mana nak tukarkan pecahan tak wajar kepada macam mana nak tukarkan nombor bercampur kepada pecahan tak wajar. Okey, 20/7 tolak 2. Okey. Okey, 2/1. Okey, dalam video yang lepas cikgu dah tunjuk macam mana kita nak tukarkan nombor bulat kepada pecahan untuk memudahkan kita membuat operasi tolak. Kita perkan je dengan 1. Dia dah jadi pecahan. Okey, jadi seterusnya, langkah yang seterusnya kita samakan pembawah. Jadi 1 nak jadi 7, darab dengan 7. Ingat, apa yang berlaku di bawah mesti berlaku di atas. Jadi 1 darab 7, 2 pun darab dengan 7. Okey. Jadi seterusnya kita akan dapat 20/7 tolak 14/7. Okey, 20/7 tolak 14/7. Penyebut dah sama, terus tolak, kita akan dapat 6/7. Okey, jadi mungkin ada murid akan tanya, cikgu boleh tak saya buat macam ni? Contoh ada satu cara lain. Okey, 2 6/7 tolak 2. Okey, dia nampak ada nombor bulat dekat sini 2. Okey, dan satu lagi nombor bulat dekat sini 2. 2 tolak 2, sifar. Jadi jawapan dia 6/7. Boleh tak? Boleh. Okey, tapi murid-murid kena berhati-hati. Terutamanya apabila melibatkan nombor bulat. Operasi tolak yang melibatkan nombor bulat. Okey, sekiranya nombor bulat tu di belakang, maksudnya nombor bercampur tolak nombor bulat, kita boleh buat macam ni. Tetapi sekiranya nombor bulat tu di depan, sebagai contoh nombor bulat tolak nombor bercampur, kita tak boleh terus tolak. Nanti kita akan tengok contohnya. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan yang seterusnya.
Okey, 3 per 10 tolak 1 per 5 tambah 1 per 2. Dekat sini ada 3 pecahan wajar, tetapi penyebutnya berlainan. Okey, apa yang kita perlu buat adalah kita samakan penyebut. Okey, kita boleh terus selesaikan ketiga-tiga pecahan dengan dua operasi ni, tapi cikgu lebih suka kalau kita selesaikan dua pecahan terlebih dahulu sebagai langkah berhati-hati. Okey, kita selesaikan 3 per 10 tolak 1 per 5 ni dahulu. Tambah 1 per 2 ni kita selesaikan kemudian. Baik, sekarang ni kita nak samakan penyebut. Okey, 5 darab 2, 1 pun darab dengan 2. Okey, kita akan dapat 3 per 10 tolak 2 per 10 tambah 1 per 2. Salin saja 1 per 2 tu. Kalau tak salin takut lupa nanti. Okey, jadi kita akan selesaikan yang ni dulu. Okey. Okey, 3 per 10 tolak 2 per 10. Kita dapat 1 per 10. Okey, salin balik tambah 1 per 2. Okey. Jadi sama, ulang balik cara yang sama, samakan penyebut 2 darab 5, 1 pun darab dengan 5. Okey, akhirnya kita dapat 1 per 10 tambah 5 per 10. Penyebut dah sama, terus tambah 6 per 10. Jadi pastikan adakah 6 per 10 ni bercantum mudah. Okey. Cikgu rasa sebab kalau murid yang dah cekap dia akan nampak. Okey, ini bukan pecantum mudah. Dia boleh mudahkan menggunakan sifir 2. Jadi 6 bahagi 2, 10 pun bahagi 2, kita akan dapat 3 per 5. Okey, inilah jawapan dalam pecahan yang termudah. Okey, seterusnya kita tengok satu lagi soalan. Okey, 9 tolak 2 per 3 tambah 1 per 4. Ini yang cikgu masukkan tadi. Bila nombor bulat di hadapan, okey, murid-murid akan buat silap, di mana dia akan 9 tu dia terus tolak 2. Dia dapat 7 2 per 3. Okey, kalau buat macam tu akan jawapan akan jadi salah. Okey, jadi kalau nombor bulat di belakang kita boleh terus tolak macam contoh tadi. Tapi kalau nombor bulat di hadapan, okey, apa yang perlu kita buat adalah kita kena tukarkan nombor bulat tu kepada pecahan. Okey, macam mana caranya? Senang sahaja, kita perkan dengan 1. Ambil 9 tadi. Okey, tapi sebelum tu, okey, macam cikgu cakap tadi, kita akan selesaikan nombor bulat tolak nombor bercampur dulu. Kita selesaikan dua pecahan yang di depan. Okey. Jadi 9 perkan dengan 1. Okey. Okey, nombor bercampur tukarkan jadi pecahan tak wajar. Okey, 3 darab 2 6. 6 tambah 2 8. Jadi kita dapat 8 per 3. Okey, kita akan selesaikan. Okey, salin balik tambah 1 per 4. Okey, kita akan selesaikan yang ni saja dulu. 9 per 1 tolak 8 per 3. Okey, 1 nak jadikan 3 darab 3. Bawah darab 3, atas pun darab dengan 3. Jadi kita akan dapat 27 per 3 tolak 8 per 3 tambah 1 per 4. Okey, salin saja 1 per 4 tu walaupun kita tak buat sebab takut kalau tak salin nanti tertinggal. Okey. Jadi kita akan selesaikan yang ni dulu. 27 tolak 8, kita akan dapat 19 per 3. Okey, 19 per 3 tambah 1 per 4. Okey, cara yang sama. Kita akan samakan penyebut terlebih dahulu. Okey, tapi kali ini cikgu akan gunakan kaedah sifir. Okey, kita gunakan sifir 3 dan sifir 4. Cari nombor yang ada dalam sifir 3 dan sifir 4 yang paling kecil. Okey, kita ada 12. Sifir 4 pun kita ada 12. Walaupun kita ada nombor lain. Macam 24. Sifir 3 ada 24. Sifir 4 pun ada 24. Tapi kita tak pilih sebab ada nombor yang lebih kecil daripada 24. Okey, jadi 3 nak jadi 12. Darab 4. Okey, 4 nak jadi 12. Darab dengan 3. Okey, bila bawah darab dengan 4. 19 pun mesti darab dengan 4. Okey, ini gunakan darab bentuk lazim. Berhati-hati. Okey, kita akan dapat 76. Okey, 1. Okey, jangan lupa darab dengan 3. Okey, kita akan dapat 76 per 12 tambah 3 per 12. Okey, penyebut dah sama, terus kita tambah, kita akan dapat 79 per 12. Okey, 79 per 12 adalah pecahan tak wajar sebab atas dia lebih besar daripada bawah. Okey, kita tak boleh tinggalkan pecahan kita sebab jawapan kita sebagai pecahan tak wajar. Kita mesti tukarkan sama ada
kepada nombor bercampur atau pecahan wajar. Okey, pecahan tak wajar tak boleh tukar jadi pecahan wajar, dia hanya boleh tukar jadi nombor bercampur. Jadi kita kena tukarkan 79/12 kepada nombor bercampur. Okey, macam mana nak tukarkan? Okey, kita dah belajar. Kita ulang semula 79/12. Okey, caranya adalah 79 bahagi 12. Okey, gunakan sifir 12. Okey. Dalam sifir 12 cari 79. Okey, tak ada. Yang paling hampir adalah 72. Okey, 72 adalah kedudukan yang ke-6. Okey, 79 tolak 72, jawapannya adalah 7. Okey, tak ada lagi nombor yang boleh diturunkan. Kita berhenti. Jadi, kita baca daripada jawapan 6 pergi ke baki 7 dan pengangkanya adalah 12. Okey, 6 7/12. Perhatikan penyebut, minta maaf cikgu salah sebut tadi. Okey, penyebutnya adalah 12. Okey. Perhatikan penyebut bagi pecahan tak wajar dan nombor bercampur adalah sama, 12. Okey, jadi akhirnya jawapannya adalah 6 7/12. Okey. Cikgu harap murid-murid boleh faham dengan penerangan cikgu. Baik, kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Okey, sekian, terima kasih.